Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Kita nak cerita tentang jerawat supaya anda boleh selesaikan masalah ni dengan secepat mungkin, ataupun kalau pernah melaluinya dahulu, saya mengharapkan anda jangan kena balik lagi sekali, sebab dia boleh repeat. Dia boleh relapse banyak kali pun. Okay? Dan ramai orang kadang-kadang dah nampak macam baik betul, kalau tersilap je dia kena balik. Baik, apa punca utama? Okay? Kenapa jerawat ni berlaku? Nombor satu, dia bermula daripada sebaceous gland, ataupun ada gland, ada kelenjar di pangkal kita punya follicle tu, dan ini tempat dia keluarnya minyak ataupun sebum. Dan kadang-kadang sebum ni banyak sangat, ataupun kadang-kadang dia terblok, ataupun ada inflammation, ada bakteria, ataupun ada tumbuh-tumbuhan, benda-benda lain lah yang cover tempat tu. Jadi yang paling utama, nombor satu ialah kita mulakan dengan number one ialah vitamin. Ada vitamin yang tak cukup. Namanya yang paling penting adalah vitamin A. Vitamin A ni memang kontrol kita punya kulit, dia jaga kita punya gland-gland semua ni, dan dia juga bunuh bakteria-bakteria yang nakal. Okay? Dan kadang-kadang vitamin D pula tak cukup. Selalunya saya kata vitamin D ni, orang-orang yang kena jerawat, orang yang ada masalah kulit, selalunya dia takut pada matahari. Tapi saya antara orang yang lawan kepada konsep yang tak mau kena matahari. Jadi siapa yang terlalu banyak letak SPF 30, 50 semua tu, hati-hati, cuba anda kenakan balik cahaya matahari, sebab vitamin D adalah satu lagi, bila berkurangan dia juga boleh menyebabkan acne ataupun jerawat. Okey, satu lagi, orang yang dah tak ada gallbladder, ataupun dah buang hempedu, ataupun masalah liver dia tidak berfungsi dengan baik, maka dia boleh mengurangkan bile. Bila bile berkurangan, dia tak boleh absorb bahan-bahan yang oil base. Maksud saya macam vitamin A kan, vitamin D semua ni oil base punya vitamin. Jadi kalau bile tak cukup, berarti dia tak boleh absorb. Vitamin E pun tak boleh, K pun tak boleh. Baik. Ini semua boleh menyebabkan gland kita jadi besar, dan lama-lama nanti dia akan naik ketumbuhan. Macam nampaknya ada 4-5 jenis yang saya nak cerita. Apa jenis jerawat yang you boleh dapat. Okey. Ada orang masalah sugar tinggi. Kalau badan dia banyak gula, dia pun boleh kena jerawat. Okey, bahkan salah satu sebab utama kenapa jerawat dia tak boleh turun-turun, tak boleh baik-baik, dia pergi jumpa dermatologis dah habis beribu ringgit pun, sebab dia masih sukakan gula. Jadi anda dah dengar banyak kali tentang gula, saya cerita mungkin dah tak larat dengar kot, tapi tetap itulah antara punca utama kenapa kita boleh kena acne ataupun jerawat ni. Baik. Seterusnya, siapa yang tak cukup vitamin B5, okay? You tak tahu you cukup tak cukup, tapi boleh tak you pergi kat farmasi, kata you nak B5, nak try pantothenic acid 500 mg. Kadang-kadang dengan pantothenic acid ni saja, okey, terutama sekali kalau you bersamaan dengan banyak stres dan B5 pun tak cukup, inilah antara penawar terbaik. Saya ulang lagi sekali, B5 pantothenic acid 500 mg. You ambil setiap hari, tengok lepas bulan apa jadi. Okey, selalunya ada kebaikan. Okey, insya-Allah. Dan seterusnya, bagi mereka yang tak cukup omega 3. Maklumlah sekarang ni orang, nasib baik kita ada dipanggil Sachainchi oil. Ingat Sachainchi oil, semua ingat kan? Ni baby saya yang saya sayang ni. Okey, dia menyelamatkan banyak masalah-masalah yang macam malam ni pun jerawat. Sebab apa? Omega 3 dia anti-inflamasi. One of the best. Okey, seterusnya, kalau you hormon terlalu tinggi, orang perempuan pun androgen, maksudnya testosteron. Kan perempuan ni tak tinggi testosteron, orang lelaki yang tinggi testosteron. Tapi kalau ada sesuatu yang berlaku, kadang-kadang you makan pil perancang ke, ataupun you ada masalah lagi sekali gula tinggi dan sebagainya, androgen ni boleh meningkat. Androgen ni bila meningkat, ataupun you ada PCOS. Tahu PCOS? Ada polycystic ovarian syndrome. Ni you ada masalah cyst dalam you punya ovary. Kan perempuan banyak PCOS ni kan. Kalau ada banyak cyst, doktor kata dalam you punya
ovary semua tu, salah satu sebabnya ialah testosteron tu dah mulai tinggi, maka dia boleh menyebabkan kadang-kadang you suara naik macam lelaki, you ada rambut kat muka, bukan rambut lah, ni bulu rumah jadi tebal, apa lagi you dapat rambut rontok ataupun gugur rambut, lepas tu kadang-kadang botak berpatches macam tu. Dan memang boleh dapat acne, jerawat yang banyak disebabkan oleh androgen tu tak balance. Dan of course kalau you rajin makan benda-benda yang dairy, dia berasaskan susu, berasaskan banyak lemak-lemak yang tinggi-tinggi tu, oily food, dan you terkenal ada masalah daripada kecil-kecil lagi, ada masalah hormon, period tak pernah stable, itu dah makan pula junk food, tahu tak? Makanan cepat, makanan yang proses, dan ujung-ujung sekali masalah yang paling utama untuk wanita terutama sekali, ramai yang pengikut ni wanita, betul tak? You punya masalah dengan makeup. Masalah makeup lah antara punca utamanya. Kalau pakai cleanser, moisturizer dan toner yang pelik-pelik, kalau yang sintetik tu, banyak daripada kulit kita boleh rosak. Baik, anda dah tahu kenapa kita boleh bermasalah. Maka sekarang jenis apa pimple yang akan keluar. Lepas tu saya bagi you 10 benda yang you tak boleh letak atas muka. Kan? Ada 5 jenis pimple yang popular. You pilih mana satu you nak. Ataupun mungkin you tengah kena sekarang. Okey, sabar. Mungkin you bermula dengan papule. Papule ni terkenal dengan orang putih panggil whitehead. Dia macam putih-putih sikit. Yang putih-putih sebenarnya itu adalah mata. Mata tu kadang-kadang ada sikit-sikit nanah, sikit-sikit yang putih-putih, ataupun ada bahan-bahan cecair di dalam tu. Okey. Yang penting dia ada mata. Okey. Dan selalunya yang ni senang-senang, kalau you masih lagi bermain dengan farmasi, dia orang bagi you salicylic acid, dia bagi benzoyl peroxide, atau yang tu you sapu-sapu, kadang-kadang dia boleh surut. Tapi kalau saya kata tadi makanan, vitamin tak cukup, maka dia boleh naik balik. Itu dipanggil papule, yang popular atau bukan popular, yang sering kali you tengok. Ataupun bagi mereka yang kalau teruk sikit, dia dah mula, dia panggil pustule. Pustule tu maksudnya dia dah mula merah, dia dah mula sakit, dan dia ada radangan. Dan yang ni tak boleh picit. Okey, selalunya yang tadi tu yang ada mata tu, ramai yang main-main picit, yang tu pun dengan tangan yang tak bersih, lagi lingkup dengan bakteria semua nanti. Tapi pustule ni kalau boleh, kalau dia dah nampak merah, tak ada mata dan sebagainya, kalau ada pun jangan picit. Okey. Nombor 3 stylenya ialah dipanggil cystic acne. Cystic ni kalau orang Melayu panggil jerawat batu lah. Pernah tengok tak jerawat batu? Bukan pernah tengok, pernah kena tak jerawat batu ni? Jadi selalunya jerawat batu ni yang habis duit beratus beribu ringgit ni jerawat batu lah. Sebab apa? Kadang-kadang dia naik, dia turun balik, dia naik, turun balik. Dan dia tak ada mata. Maksudnya dia tidak ada macam punat ke apa-apa kat situ. Faham tak? Okey. Dan yang jenis satu lagi selalunya berlaku rajinnya pada wanita yang di waktu dia berdekatan ataupun masa dia kena period, masa dia tengah period atau sebelum atau selepas, hormon masih lagi nak dibalancekan tu, masa tu keluar. Dia panggil hormonal acne. Dan last sekali ialah yang kadang-kadang dia kena kat depan badan dan kat belakang ni, you punya leher ke bawah ni, kat belakang you, bahagian kulit belakang ni penuh dengan acne. Yang tu dinamakan fungal acne, disebabkan oleh fungus. Alright. Jadi cukuplah 5 tu. Ada 1-2 lagi kecil-kecil yang halus-halus kat hidung, selalu tepi-tepi ni, tu dia panggil komedo. Okey. Yang tu tak berapa serius sangatlah. Apapun kadang-kadang tak elok juga sebab dia kasar kan, dia nampak bintik-bintik tu. Baik, sekarang tiba masanya ada benda yang you tak boleh letak atas muka you. Kalau rajin sangat buat benda-benda macam ni, kadang-kadang selain daripada masalah stres, tidur tak cukup dan sebagainya tadi, yang ni pun boleh menyebabkan you kena acne yang lambat nak baik, atau boleh menimbulkan lagi tambahan acne you. Baik, nombor 1, pakai bar soap. Bar soap ni sabun yang kotak-kotak tu, sabun kalau dulu orang panggil sabun cat kapak ke apa, ingat tak yang kita potong. Zaman saya dulu kita potong-potong, kita beli 5 sen satu ketul tu, ataupun kita beli sebatang, bawa balik rumah atuk kita potong, bagi kau pakai ni.
Pergilah kat telaga atau perigi, kau pakailah apa tu tali sabut tu, bubuh apa tu sabun ni satu badan, tetapi dengan muka-muka sekali. Itu zaman kita dulu, no problem. Tapi zaman sekarang, kalau you ambil sabun badan yang ni dia panggil bar soap ni, lepas tu you basuh muka you dengan sabun, you mandi dengan sabun tu juga kat muka you, ini satu kesalahan yang besar. Sebab apa? Kalaupun tak naik pimple, kulit you akan jadi kering. Okay, bila kering, dan pula kalau you tengok sabun tu lagi banyak berbuih, more bubble, dia dipanggil sodium lauryl sulfate. Okey, SDS ni memang dia bahan sintetik yang berbahaya, sebab orang suka sangat tengok buih, dia orang terpaksa letak SDS dalam tu, kelang-kelang tu, you pun seronok, maka kelang buat ubat pimple pun seronok. Pasal apa? Dia penyebab utama yang popular untuk orang yang tak faham. Nombor dua, kalau you pakai bahan-bahan yang ada kat belakang dia tulis petroleum base. Kadang-kadang dia tak tulis, tapi you kena tahulah kan, kalau yang betul-betul, bukan kata sebab dia murah atau tepi jalan, tapi kebanyakan yang jadi macam tu dia ada petroleum base. You tahu sangat-sangatlah petroleum tu, terutama sekali dalam moisturizer yang murah-murah tu. Okay? Moisturizer selalunya kalau salah bulan dia mainkan dengan petroleum base. Okay? Kebanyakan produk banyak main dengan petroleum tau. You okay, right? So yang ni penyebabkan apa orang panggil? Pimple juga. Seterusnya tadi sabun. Sekarang kalau you ada yang dipanggil moisturizer untuk kulit badan, orang perempuan kan ada banyak untuk satu seluruh badan ni. Moisturizer untuk kulit badan jangan letak atau pakai kat muka. Jangan nak pakai moisturizer tu kat muka pula. Ini bahaya besar, okey. Dan seterusnya, kalau you ada bahan-bahan seperti toner yang ada alkohol. Okay, cuba tengok kat situ. Kalau dia kata ada alkohol, ataupun dia tulis yang ada bersabitkan dengan alkohol. Dan sebenarnya you tahu, sebab bila you pakai tu you rasa sejuk je. Dan you rasa macam rasa macam bersih lah. Sebab alkohol kan, macam very clean and all that. Tapi rupa-rupanya, walaupun you rasa puas macam tu, rasa sejuk dan rasa macam bersih, tapi sebenarnya dia ada apa? Dia ada yang dipanggil mengeringkan semua minyak-minyak yang ada kat kulit yang diperlukan kadang-kadang sikit sebanyak. Tapi kalau kering sangat, body kita lawan dia dengan keluarkan banyak lagi minyak. Jadi bila banyak minyak, maksudnya sebum tu, yang itulah menyebabkan acne berkumpul kan. Dia naik, timbul-timbul, jadilah pimple. Dan yang ini, nombor 5 ni agak pelik sedikit. Dan you kena berhati-hati. Mungkin di Malaysia tak pernah berlaku, tapi di overseas tempat-tempat yang gila-gila ni kadang-kadang dia tak boleh. Dia ambil air mani. Tahu air mani? Semen. Sperm. Tak tahu macam mana dia collect daripada siapa. Kan kat sana kan dah ada kelang, ada kedai-kedai yang collect. Orang yang tak ada duit pergi derma dia punya sperm, nak cari duit. Sperm ni dia collect, entah macam mana dia preserve. You pakailah benda-benda macam tu. Satu, kita tak halal dan sebagainya lah kan. Tetapi dari segi medical pula, walaupun dia terkenal dalam sperm ni ada antioksidan, ada protein dan sebagainya, tapi belum cukup kajian yang boleh menyelamatkan keadaan muka you. Kalau you salah pakai, boleh naik. Dan lagi satu, penyakit sexually transmitted diseases. So jangan nak ikut style-style overseas ni, pakai benda-benda yang luar daripada kotak pemikiran yang waras. Okey, nombor 6. Jangan letak lemon. Saya tahu lemon, saya selalu recommend kan. Ada vitamin C, boleh diminum, boleh dibuat teh. Dan untuk minum, untuk buat teh semua no problem. Tapi kalau you letak lemon yang fresh ke atas muka you, ataupun you main dengan kulit muka tu, you tahu kan lemon kalau sebelum dia masuk dalam perut, dia pH dia 2. Kalau masuk dalam perut, dia tukarlah nanti sebab dia combine dengan asid kita semua. Jadi settle. Tetapi kalau 2 atau 2.5 bubuh kat muka, memang terbakar lah. Sebab kulit kita antara 4 hingga 5.5 pH dia. 4 hingga 4.5. Jadi kulit kita semua ni, badan kita ni acidic sedikit. Ya. Sebab apa acidic? Sebab dia nak mempertahankan supaya tak banyak bakteria boleh masuk. Okey. Okey. Jadi kalau ambil yang terlalu acidic lagi lemon, maka bahaya pada kulit. Sambung. Ada orang yang suka main dengan Vaseline. Tahu Vaseline tak? Ada kat sini suka main dengan minyak Vaseline tu kan, yang bubuh kat
badan kita kan kadang-kadang nak bagi berminyak sikit ataupun Vaseline ni kadang-kadang orang buat untuk sakit-sakit kan, no problem. Tetapi kalau you sapu kat muka you Vaseline ni, memang dia dah cover bakteria di bawah Vaseline tu, seolah you memberi protection pula. Macam you buat bumbung atas ni katakan kulit you kan kulit kita ni penuh dengan bakteria, fungus semua. Sentiasa ada, don't worry, okay? Tapi kalau kita terlalu biarkan berlebihan, salah satu caranya bila you tak minyak atas dia. You cover minyak, you tutup macam you bagi bumbung kat dia. Happy lah dia. Jadi dia ronggeng lah kat situ, buat karaoke semua, relax-relax. Banyak. Dia banyak tu dia boleh menyebabkan infection, boleh menyebabkan ada acne ataupun jerawat. Okey, seterusnya baking soda. Pernah dengar orang pakai baking soda? Saya banyak kali recommend you pakai baking soda, kan? Untuk basuh sayur, basuh buah, kadang-kadang untuk rendam lah benda-benda ni semua kan, bagus. Dan kadang-kadang kita boleh minum pun, okey. Tetapi untuk bubur kat muka, out. Okey, sodium bicarbonate ni terlalu alkaline. Tahu tak? Dia kadang-kadang sampai 11. Dia punya pH dia, 10 pH dia. Terlalu tidak sesuai untuk kulit. Sebab kulit saya kata 4 hingga 5.5 sahaja. Dia punya kebaikan dia lebih kurang pH yang macam tu. Jadi kalau you letak 10, 11 punya pH, merosakkan kulit. Okey? Baik, ada dua je lagi. Satu lagi dinamakan tak boleh letak ubat gigi. Ubat gigi adalah untuk gigi. Faham tak? Kalau you cuba main-main letak kat you punya muka, ataupun orang kata nak bagi ubat pimple, ramai orang main ni dengan ubat gigi ni kan. Tolong, okey. Dia ni kalsium karbonat dan dia ada sodium lauryl sulfate pun dalam tu. Sebab tu dia boleh berbuih. Dia kadang-kadang letak mint, lepas tu dia letak mentol nak bagi rasa kan. You rasa kan? Semua-semua ni memang merosakkan. Okey. Dan sehinggakan boleh jadi penyakit kulit yang bukan takat pimple tu saja, boleh jadi dermatitis. Dermatitis tu satu muka boleh jadi rosak nanti. Okey, dia boleh merebak. Tak semua oil you boleh letak kat muka. Okay, yang saya benarkan ialah sacha inchi oil, ada tea tree oil yang telah didilutekan, yang telah dilarutkan betul-betul supaya dosnya tidak membakar kulit. Berarti kalau you salah letak minyak, nanti dia akan macam tadi juga, minyak tu menutup atas lapisan kulit, maka bakteria kat bawah minyak dengan kulit tu, lapisan tu boleh ronggeng lagi sekali. So dia akan menyebabkan jadi merah dan orang putih panggil breakout. Breakout tu maksudnya macam sekarang lah, duk senyap, lepas tu dia boleh menyala balik. So anda kena hati-hatilah, betul tak? Apa yang boleh you buat? Yang penting kita boleh ambil sebagai amalan harian. Ramai orang yang suka ambil tea. Dia suka ambil tea seperti hibiscus, tea rooibos, green tea, semua tu bagus. Ada orang tadi lemon saya tak bagi letak kat muka, tapi kalau you minum air lemon selalu, air yang dicampur dengan apple cider vinegar, dicampur dengan air lah of course. Yang ni antara terbaik. Minum, bukan sapu. Okey, lepas tu buat minuman teh yang selalu saya galakkan you, TGG, turmeric, garlic dan ginger. Yang ni banyak jenis penyakit lah, termasuk jerawat pun. Orang putih suka cari dandelion roots. Kalau lah you pergi overseas, you nampak dandelion tu, boleh dandelion, DENDELION, dandelion roots, jenis akar ni. Dia bagus untuk jaga liver, dan dia tinggi dengan glutathione. You pernah dengar kan orang nak jaga kulit, dia mesti kalau pergi salon-salon tu injection vitamin C dengan glutathione sekali. Memang saya buat pun. Di klinik saya ada untuk mereka yang ialah kan yang nak jaga estetik lah, dan mereka kadang-kadang suka minta saya, kalau berpenyakit yang serius sangat, kita akan bagi very strong vitamin C, IV, dan kita bagi glutathione pun, insyaAllah, no problem. Okay. Lepas tu you pernah dengar maca drink kan, MACHA. Ni bukan untuk nak kuat tenaga je, tapi untuk penjagaan apa yang saya namakan tadi, ni jerawat. Dia sebenarnya 100 kali ganda lebih kuat daripada green tea. Green tea pun boleh juga. Dan akhir sekali, siapa yang pernah tengok perkataan spearmint tea, bukan mint tea, spearmint, SPEAR, yang ni juga bagus untuk mengurangkan you punya testosteron. Yang kalau tertinggi sangat untuk wanita, untuk lelaki tak apa, wanita tak boleh terlalu banyak
testosteron. Baik, secara penutupnya, tolong hindar daripada gula, daripada bahan-bahan yang ada gluten, seperti kalau you allergic lah, gluten, dan tolong jaga minyak-minyak yang you goreng dan sebagainya itu, kalau boleh jangan recycle. Tolong, kalau siapa yang ada acne, kalau boleh, kalau terpaksa goreng juga, ambil minyak yang pertama cycle tu. Jangan yang pergi yang tepi, kan kios seperti stall-stall tepi balik-balik kerja tu, dia mesti dah 3-4 round, dah warna hitam, yang tu akan jadi hitam lah kulit you nanti, maksudnya pimple you tak akan baik. Dan tolong makan banyak benda yang boleh jadi good prebiotic dan probiotic, maksudnya buah-buahan, sayur-sayuran. Pendek kata, you ikut D&D diet je, selamat. Pasal apa? Dia banyak buah, banyak sayur, beres. Okey, lepas tu minyak yang bagus, saya kata tadi apa? Minyak seperti omega 3 daripada sacha inchi oil. Dan juga zaman sekarang ni you dah boleh ambil apa tu VCO, virgin coconut oil, seperti yang kita keluarkan nama Laurix, Laurix. Itu Laurix untuk orang dewasa, tapi untuk orang muda-muda yang tak suka minyak, yang tak, kadang-kadang dia rasa ya minyak kan nak telan tu, kita dah mula siapkan apa yang dinamakan dalam bentuk yang boleh diminum, rasa manis apa tu, kelapa. Okey, yang tu dinamakan Laurix. Sebenarnya saya buat untuk kanak-kanak. InsyaAllah dalam 2-3 minggu lagi akan siap untuk kanak-kanak special. Last kali, tolong ambil suplemen yang ada apa saya kata tadi, ada vitamin A, vitamin D, vitamin B5. Dan kita tutup cerita pada malam ini. Bagi mereka yang nak pakai sabun, kan saya dah ada sacha inchi oil yang diperbuat daripada enzim, daripada akar pokok sacha inchi, dicampur dengan special enzim, kita main dengan aloe vera, semua tu bagus untuk kulit, ya. Memang kita bagi khas untuk kulit, sebab tu dia apa tu, nilainya tinggi. Okey, dan kalau you combine dengan makan apa sacha inchi oil setiap hari, beres. Okey, walaupun sacha inchi oil capsule belum ada lagi, bulan 12 baru ada, tapi zaman sekarang ni atau buat masa ni, kita punya sachet masih ada lagi. You tolong order. Okey, kalau tak baik juga, ni saya ulang, kalau tak baik juga, kalau yang degil, yang dah naik sampai nak jadi jeragat, mungkin sekali lagi lecture saya akan cerita tentang jeragat pula, yang black pigmentation ni kenapa jadi hitam-hitam semua tu, dan kadang-kadang campur pula dengan pimple, tak habis cerita lagi. Tolong order kat saya punya partner pun boleh, ataupun kat saya punya admin pun boleh. Tolong tanya dia orang RX7, dia punya code name. Sebab yang ni nak kena order dalam masa 10 hari baru siap. Sebab yang ni dia panggil pre-order. Tahu pre-order tak? Kita tak buat banyak-banyak sebab kes ni kes yang serius sahaja. Kes yang dah degil lebih pada setahun dua, tak baik-baik ni. Sian. Saya tahu anak-anak muda yang baru nak dewasa, you rasa macam apa, tak ada confident, tu tak? InsyaAllah ada jawapan. Kan Tuhan kata setiap penyakit tu ada jawapan. So RX7, jangan lupa kodenya RX7. Minta dia orang supply kat you. Dia dalam bentuk apa, dalam bentuk kapsul tak salah saya. Dia cuba bantu dalam sebulan tu, cuba keringkan semua sambilan you jaga balik makanan, jaga tidur dan jaga semua yang saya cerita tadi tu. Make sure minum mencukupi, okey. Dan jangan lupa kepada sacha inchi oil, okey. Kalau ada apa-apa soalan, saya ambil 2 soalan. Okey, glutathione is very good, yes, very good. RX7 ya. Ni baru first time saya cerita ni kan. Sebab baru dapat dia punya formula dan boleh kita order. Right. Memang orang yang kena apa penyakit apa tu jerawat ni, memang sebab dia muka kan, dia tak boleh lari. Kalau kena gout pun boleh tutup lagi kan. Tapi kena acne ni memang saya faham sangat. Okey. Sebab saya ada anak dulu yang ada masalah ni. Oh, anak-anak muda tolong jangan nak ambil banyak whey protein, banyak ambil kan bahan-bahan yang concentrate, isolate daripada soya, semua tu jaga baik-baik. Okey, itu antara penyebab saya tak sempat nak cerita, tapi agak-agak lah. Kalau you rasa tak baik juga, mesti mulakan dengan jaga perut dulu. Okey, sebab tu saya nak bagi pun melalui kapsul juga. Okey, baik. Lagi satu soalan, bolehkah makan apa lagi? Nak order RX7 semua tu, tolong call sama ada melalui partner saya, ataupun sebab dia baru lagi, you boleh order through admin dulu. Dua-dua pun tak ada masalah. Okey, tomato boleh tak? Yes, boleh. Tomato boleh. Apa yang saya tak cerita tadi, semuanya boleh. Okey. Cuma 1-2 yang you kena hati-hati. Tengok ada bahan-bahan yang bergula tak. Kadang-kadang
you minum kopi, you minum teh, semua tu jangan letak gula langsung. Boleh? Alright, bye. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Tolong share, boleh tak? Tolong share dan tolong love kepada masyarakat kita. Doakan semua selamat. Jangan risau, Malaysia akan selamat. Dia perlu mungkin naik dulu, lepas tu dia akan turun. Maka kita duduk kat rumah elok-elok. Okey? Dan kita doakan seluruh keluarga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita nak ajak you masuk DND Academy. Kenapa? Nombor satu, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor satu. Nombor dua, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis, ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor tiga, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil Wellness Advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita kepada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey? Saya berjumpa anda di dalam DND Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.